Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi Puan Nurhati, yang dihormati dan didoakan para pendengar Radio Aikim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan kita terus bernafas ya. Dengan bernafas artinya kita masih hidup. Dan apabila kita masih hidup, peluang kita untuk menambah amal bakti masih tersedia untuk kita. Dan peluang untuk kita bertaubat atas dosa-dosa kita pun masih tersedia untuk kita. Jadi nikmat hidup ini perlulah disyukuri, sama ada kita dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam suasana bulan Rajab ya. Orang banyak berceritakan tentang Isra' Mi'raj. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada petang ini, Virus Hati ya, marilah sama-sama kita mengingatkan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya banyak pengajaran. Mungkin dua pengajaran saja yang saya nak buat sebagai mukadimahnya ya. Yang pertama, tahun berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj itu ia kata tahun kesedihan. Kerana Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang paling dicintainya, yang disayangi, iaitu isterinya Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Ya. Yang mana ini mengajar supaya Rasulullah SAW tidak bergantung kepada makhluk tetapi terus menjadikan Allah sebagai kekasih utamanya. Dan kita juga melihat bagaimana orang yang disayangi oleh Rasulullah dalam kehidupannya hilang seorang demi seorang. Sebelum Rasulullah lahir ke dunia lagi, ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian ketika umur 5-6 tahun, ibunya. Kemudian diikuti oleh datuknya. Kemudian bapa saudaranya. Kemudian isterinya. Kemudian anak-anaknya. Ya. Jadi kalau kita sedih, Rasulullah SAW lagi sedih, ya, lebih-lebih lagi, ya, kerana seorang demi seorang, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih kematian sebagai mehnah untuk mentarbiah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah dapat satu kekuatan apabila di tahun kesedihan itu Rasulullah diangkat ke langit, ya, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia. Tempat yang tinggi dan tempat yang mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kesedihan itu dapat ditawarkan ataupun dirawat ya. Jadi artinya marilah kita ubat kesedihan-kesedihan kita yang lebih kecil berbanding dengan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan yang sama, iaitu kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila kita akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat merawat dan mengatasi, menangani segala kesedihan-kesedihan kita yang kita alami dalam kehidupan ini. Pasti berlaku, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa Isra' kita dan Mi'raj kita nampak bahawa bagaimana siapa yang paling tawaduk, iaitu paling merendah diri, dialah yang paling diangkat ke tempat yang paling tinggi, ya. Jadi dalam kehidupan Rasulullah, kalau ditanya kepada Rasulullah, sering Rasulullah menjawab, siapa kamu? Rasulullah sering menjawab, ana Abdullahi, aku ni hamba Allah. Kalau Adi ditanya juga, siapa kamu? Ana yatim, aku ni anak yatim, kata Rasulullah. Ya. Jadi apabila Rasulullah SAW merendah diri, makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, banyak peristiwa-peristiwa itu menunjukkan bagaimana Rasulullah mendahulukan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada nabi-nabi yang terdahulu, ya. Artinya Rasulullah walaupun tinggi tetapi dare to be little, ya. Jadi kita nak tengok pemimpin yang besar ni melalui dua sudut. Seorang pemimpin itu dikirakan dia pemimpin yang besar melalui dua sudut. Pertama, dia menghadapi ujian-ujian yang besar. Yang kedua, dia
humble, dia tawaduk, dare to be little. Jadi orang yang besar dia bersedia untuk menjadi orang kecil. Sebab itu Rasulullah kalau bajunya koyak dia juga menjahit. Kalau kasutnya tertanggal dia sendiri mengikatnya. Jadi kita lihat bagaimana apabila Rasulullah SAW rendah diri, maka semakin rendah diri semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan ceramah-ceramah Isra' Mi'raj yang kita dengar sekarang ni, sama ada di surau, di masjid, di pejabat dan sebagainya, kalau kita dapat pegang dua ni pun dah cukup. Iaitu kesedihan kita, bawa hati kita kepada Allah. Yang kedua, nak merebut ketinggian dengan merendah diri kepada Allah dan juga merendah diri sesama manusia. Pada petang ini kita akan bincangkan tentang virus hati. Saya kira program Mukmin Profesional ini sudah berlalu lebih kurang hampir setahun juga kita bincang daripada perkara-perkara yang asas iaitu 7 langkah untuk kita mencelikkan mata hati kita untuk kita menjadikan diri kita mukmin profesional. Kita bermula daripada langkah yang pertama, arah hidup, iaitu hidayah, arah hidup. Yang kedua, kita bincangkan tujuan hidup, iaitu ibadah. Bila ada arah, ada tujuan hidup. Yang ketiga, jalan hidup. Kita dah bincang bagaimana Islam sebagai jalan hidup kita. Kemudian kita dah bincang tentang pendorong dalam hidup kita, yang dikatakan zikrullah. Kita dah bincang juga bekalan dalam hidup kita, iaitu solat. Sekarang, kalau kita dah ada arah, tuju, jalan, pendorong, bekalan, semua dah ada. Tetapi kalau kita tak mengetahui satu perkara ni, kita juga tidak sampai di dalam perjalanan kita menuju Allah. Iaitu kita kita perlu tahu apakah penghalang dalam hidup. Penghalang dalam hidup ialah dosa. Itu yang kita bincangkan, dah 2 minggu kita bincangkan dosa. Hari ini mungkin minggu yang terakhir kita bincangkan dosa dalam tajuk virus hati. Sebelumnya kita bincang tentang jutawan fakir jadi bagaimana fakir yang sebenar itu ialah fakir apabila hati itu penuh dengan dosa Jadi hari ini kita nak lihat bagaimana yang dikatakan virus hati Hati ini adalah raja dalam kerajaan diri, seperti mana yang dinyatakan oleh Puan Nurhayati tadi bahawa hati itu adalah daging yang baik. Daging itu baiklah seluruh jasad kita. Kalau dalam hati ni, dalam bahasa orang putihnya orang kata lang jantung betul juga. Jantung tu kalau dia sihat seluruh anggota badan itu sihat fizikal lah. Kalau jantung dah tak berdegup, habis semua Jadi tetapi yang dibincangkan kebanyakan dalam ilmu akhlak dan ilmu tasawuf, hati itulah yang bersifat latifah rabbaniyah hati yang maknawi hati yang merasa, hati yang menjadi pengawal kepada seluruh anggota dan panca indera kita. Sebab itu kita kena jaga betul hati kita supaya hati kita dalam keadaan sihat dan kuat. Jadi sekarang ni manusia ni macam komputer juga. Ada hardware dia, jasad dia yang datang daripada tanah, dan juga manusia ni ada software dia, iaitu hati dia, roh dia yang datang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau jasad lahiriah kita boleh sakit, boleh lapar, jasad yang dikatakan hati ni yang dikata yang maknawi ni boleh lapar juga, boleh sakit. Sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh supaya hati kita tidak sakit. Ini bukan soal sakit hati, tapi penyakit-penyakit hati. Jadi kalau raja kalau kita lihat dalam satu kerajaan, kalau raja dah sakit, dia tak boleh mampu memerintah lagi, dia kena turun tahta. Jadi yang naik nanti lain pula pemerintahnya. Jadi kita takut bila hati kita sakit, hati kita lemah, jadi waktu tu dia turun tahta, maka nafsu nak akan naik menguasai kerajaan dalam diri kita. Jadi ketahuilah kalau nafsu ni dia akan membawa kepada kejahatan, sentiasa mengarah kita kepada kejahatan. Jadi sebab itu kita berhati-hati, kita kena jaga hati kita, berhati-hati menjaga hati supaya hati kita sentiasa sihat. Kita beri makanannya, kita beri ubatnya, dan kita jaga pantang-pantangnya. Jadi apakah yang dikatakan makanan hati? Sekarang ni kalau kita tak makan, kita resah. Bila kita lapar, kita tak ada tenaga nak buat kerja kan. Tetapi bila hati kita tak diberi makanan, dia akan lemah, dia akan sakit. Kalau orang kata macam mana kita nak tahu hati kita sakit,
Kita nak tahu kan. Kalau kita tahu fizikal kita sakit, kita letak termometer ataupun jangka suhu, kita tahu suhu dah lebih daripada suatu had, kita nampak sakit, kita nampak kita dapat kesan kalau suhu tu tinggi kita sakit. Tetapi kita nak tahu hati kita sakit macam mana, hati kita sakit ni kita nak tahu mudah je, kalau kita mudah ni bukan kerana kita ilmu kita, tapi kerana kita berpandukan kepada ulama-ulama, kepada guru-guru kita. Dia kata ilmu hati yang sakit ini apabila satu ketaatan itu tak rasa manisnya, dan satu kederhakaan tu kita terasa manis pula. Dia terbalik, ketaatan tu tak rasa manis. Jadi kita solat, kita hadir dalam majlis ilmu, kita dengar tazkirah, kita dengar banyak-banyak perkara-perkara yang baik, tak seronok. Hati tu macam menentang je, tak seronok saja, berat aja rasanya. Itu petanda hati sakit. Tapi kalau dibawa kepada kemaksiatan, kederhakaan, seronok pula hati tu. Jadi artinya waktu tu hati tu sakit. Saya nak gambarkan macam mana, katalah sekarang ni kalau kita sihat macam Zahir, orang letak sate lah, kata sate kajang, kita seronok makan, tapi katalah kita kena demam sesama, diria, hidu kita dah tak kuat, kita punya lidah dah rasa payau, pahit, kita makan pun tak sedap dah, jadi waktu tu kita tahu kita sakit, kerana sate tu sedap, kan? Tapi yang salahnya ialah kita, kerana kita sakit. Jadilah gitu juga, solat ini satu kerehatan, kita tengok, sedekah itu suatu yang menyuburkan kasih sayang. Kalau kita tengok amal kebaikan tu semua ada kemanisannya, semua ada halawahnya, tapi kemanisan tu tak terasa. Kenapa? Bila hati kita sakit, jadi kita kena tahu. Jadi sebab itu kita kena bagi makan pada hati kita, supaya hati kita tidak sakit. Antara makanan-makanan hati yang perlu kita jaga, piramid makanan selalu kita sebut, tetapi piramid makanan bagi hati kita ni kena jaga. Yang pertama, yang paling penting sekali ialah hati ni perlu selalu disuluh dengan ilmu, perlu dibagi makan dengan ilmu. Bila hadir dalam majlis ilmu, hati kita akan subur, malaikat akan menurunkan sakinah, ketenangan kita dalam majlis ilmu, para malaikat akan mendoakan kita dalam majlis ilmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut nama-nama orang yang hadir di dalam majlis ilmu dalam satu majlis yang lebih besar lagi, kita nampak, seperti mana kita melihat bintang di langit, begitulah makhluk di langit tu melihat majlis-majlis ilmu yang kita hadir di dalamnya bercahaya-cahaya begitu, malaikat akan melindungi, menghamparkan sayapnya, mendoakan sayapnya. Jadi alangkah suburnya hati orang yang sentiasa berada di dalam majlis ilmu. Jadi kita kena hadirkan diri kita dalam satu majlis ilmu. Yang kedua, makanan hati ialah zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah yang paling besar caranya ialah dengan kita mengerjakan solat. Jadi sebab itu kita ada makan pagi, makan pukul 10 nanti, kemudian nanti makan tengah hari, kan, makan minum petang, kemudian makan malam, kemudian supper, ada lagi satu, Jadi begitulah hati tu, dia ada sembahyang subuh, kemudian sembahyang zuhur, tak cukup itu, ada juga kudap-kudapan, sunat rawatibnya dan sebagainya. Jadi bila kita melaksanakan solat-solat ini, iaitu zikrullah ni, hati kita akan jadi subur, hati-hati kita akan jadi ada kekuatan, sebab hati kita yang lemah ini apabila bersambung dengan mengingati Allah, sebab itu solat tu dikata silah. Silah tu artinya sambungan, penyambungan kita dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku lemah, kita mengadu padanya. Jadi hati itu akan jadi akan ada kekuatan. Kemudian selepas itu hati itu akan kuat dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Sebab itu kita tak boleh berpisah daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ni kalamullah, 114 surah ni ialah surat-surat cinta yang Allah utuskan kepada kita untuk membaca. Apabila kita membaca Al-Quran, cinta kita akan subur dan berbunga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini jangan pisahkan daripada kehidupan kita, kerana Al-Quran adalah makanan bagi hati kita, kalamullah ni syifa, ataupun dia sebagai penyembuh kepada penyakit-penyakit hati kita. Kemudian jangan dilupakan suatu perkara lagi yang paling penting untuk makanan hati kita ialah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jadi kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyuburkan hati kita, Min zikri sholihin tanzilur rahmah. Apabila kita mengingati orang soleh, kita akan dapat
menurunkan rahmat pada kita. Dan siapakah orang soleh yang paling agung, paling mulia? Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidup kita 24 jam, pastikan ingatan kita kepada Rasulullah SAW itu tidak terlepas. Ya? Sebab itu, siapa yang menjaga solatnya, ada selawat dalam solat. Tetapi kalau di luar ni pun kita sentiasa mengingati Rasulullah. Jadi insya-Allah kita sering berselawat padanya, terbayang-bayang Rasulullah dalam kehidupan kita. Sebab itu yang dikatakan laukana bainana. Ya, kita merasakan seandainya Rasulullah bersama dengan kita, kan, sentiasa begitu. Jadi teringat Rasulullah macam mana dalam peristiwa Isra' Mi'rajnya, bagaimana dia begitu prihatin, simpati dan empati terhadap umatnya. Kemudian kita lihat kalau berdepan dengan situasi begini, bagaimana Rasulullah berhadapan. Contohnya, katalah Rasulullah kalau dia berhadapan traffic jam, saya kata dengan kita macam mana, ya, dia bukan traffic jam itu, tetapi prinsipnya, ya, bila berapa kesesakan, ya, bagaimana dia mendahului orang lain, misal kata, ya, bagaimana Rasulullah tidak akan potong queue, itu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila kita berselawat, ya, insya-Allah hati kita akan subur. Sebab itu, selepas kita menjaga makanan-makanan bagi hati ini sebagai akhirnya, ya, sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, kita perlu menjaga daripada virusnya. Virus ni orang kata menyebabkan penyakit lah, ya. Jadi kita kena jaga. Kerana virus hati kita ni, kalau di samping kita jaga makanan-makanan yang baik, kita kena jaga jangan dijangkiti oleh penyakit. Tak guna kalau kita makan, tapi penyakit ni kita buat juga. Jadi kena jaga. Sebab itu kalau orang yang hanya makan ubat, makan makanan, orang kata food supplement, tapi dia tak jaga daripada perkara-perkara yang boleh membawa mudarat dan sebagainya, dia akan sakit juga. Jadi apakah virus bagi hati? Virus bagi hati ialah dosa, ya. Sebab itu pernah diberitahu kepada Rasulullah bagaimana seorang wanita, ya, yang malamnya bangun tahajud, siangnya berpuasa, tetapi dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, iaitu lidahnya sering menyakiti hati jiran-jirannya. Dia banyak solat, dia banyak puasa, tetapi satu yang dia buat iaitu dia menyakiti jiran-jirannya dengan lidahnya. Rasulullah kata la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Dia tu tak ada kebaikan bagi dia. Dia tu ahli neraka. Jadi walaupun dia buat kebaikan banyak, tetapi dia buat racun, yang itu yang kata racun tu akan membunuh segala kebaikannya. Jadi sebab itu kita kena jaga hati-hati, ya. Virus yang menyebabkan hati kita dosa ini, yang boleh menyebabkan hati kita mati ataupun hati kita sakit, ada yang bertindak secara mendadak, terus mati terus, tapi ada yang ini kita kena jaga, iaitu yang mati secara perlahan-lahan, ya. Jadi dia membawa mudarat tu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jadi kita kena jaga perkara itu, ya. Sebab itu dalam khutbah wida yang terakhir, Rasulullah SAW mengingatkan bahawa syaitan dah kecewa untuk menyesatkan kita dalam perkara-perkara yang besar, tetapi syaitan dia akan terus mencuba dengan menyesatkan kita dengan perkara-perkara yang kecil-kecil, mula-mula kecil. Jadi sebab itu kita selalunya orang menjadi jahat, kita sendirilah kadang-kadang menjadi jahat, bukan secara kebetulan, tetapi secara perlahan-lahan dan secara berperingkat-peringkat. Kejahatan tu bukan satu kebetulan. Ada setengah orang kebetulan saya jadi jahat. Tak. Kejahatan tidak berlaku secara kebetulan, melainkan suatu yang proses yang berlaku secara perlahan-lahan dan berperingkat-peringkat mengikut dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjaga hati kita daripada berdosa, dan insya-Allah kita akan bincangkan peringkat-peringkat hati, yang mana peringkat-peringkat hati ini berkaitan dengan dosa. Insya-Allah, ya. Kita beri laluan dulu Yati, kepada sahabat-sahabat kita untuk berkongsi. Itu insya-Allah, Ustaz. Waktu ini kita akan buka talian, di talian kita di 0362051500 untuk anda bertanyakan soalan kepada Ustaz Fahrul, dan juga di SMS dan Facebook IKIM FM juga kami akan beri laluan kepada anda untuk bertanyakan soalan. Waktu ini kita ambil pemanggil pertama, ya Ustaz, untuk kita tanyakan soalan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya nak tanya sama Ustaz, ya. Namanya dahulu? Bibi lagi. Bibi, silakan Bibi. Memang betul tu Ustaz tu cakap kalau sakit hati tu dekat sama Allah, memang betul.
saya lagi pergi ke Malaysia itu tahu-tahu dicerai sama suami. Sakit, itu memang betul lah. Saya dekat ke Allah itu memang alhamdulillah sudah hilang. Begitu aja. Terima kasih. Gangguan sedikit ya. Kita ingatkan juga pada rakan pendengar yang lain untuk jauhkan diri daripada radio. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Puan Syahira dari Gombak. Puan Syahira, silakan bercakap dengan Ustaz. Ustaz, saya nak tanya mengenai salah satu penyakit hati ni ialah perasaan macam mudah marah. Jadi marah ni satu perkara yang rasa bukan senang lah kita nak kawal. Kadang-kadang kita merintih, kita menangis, kita kesal, kita cuba jinakkan hati kita, zikir, sabar. Tapi bila sampai satu keadaan marah tu kita susah betul nak kawal. Walaupun kita sedar bila kita marah tu, anak-anak lah kita marah tu, dia kata apa? Tak boleh nak kawal marah tu. Jadi macam apa puncanya kalau kita belajar banyaklah kaedahnya macam kalau kita nak kawal kita ambil wuduk apa semua, tapi sebenarnya apa punca jadi kita tu mudah marah. Padahal amalan-amalan tu semua kita buatlah, insya-Allah kita buat itu atas itu, tapi punca mudah marah. Punca bagaimana boleh jadi marah tu. Terima kasih Puan Syahira. Atasi betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana tu Ustaz? Kita bantu dahulu. Yang pertama tadi tentang bibik tadilah, mudah-mudahan bibik kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apa saja gitulah selalu kita katakan, kata senang je, mudah, ada masalah dekat diri pada Allah. Macam mudah saja, tapi itulah yang perlu kita buat. Jadi kita jangan cari jawapan yang lain, kan? Seolah-olah kita nak satu, memang semua orang tahu dekat pada Allah, tetapi yang pentingnya ialah bila kita katakan dekat dengan Allah itu perkaranya mudah, tetapi perlu dilaksanakan. Bila kita nak melaksanakan tu perlukan mujahadah. Macam saya katakan, nak jadi baik mudah aja, nak didik orang baik mudah aja, jadi baik. Nak didik orang baik senang je, jadi kita jadi baik, kan? Memang jawapan itulah yang tepat, tetapi nak jadi baik tu suatu pelaksanaan tu. Jadi ini yang dikatakan apabila kita ada apa problem, kesedihan dan sebagainya, kita nak akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak akrab dengan Allah tadi apa? Kita cari suatu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama, kita boleh dekat dengan Allah. Yang paling dekat seorang manusia dengan Allah bila? Kalau ditanyakan dalam hadis-hadis satu je, seorang tu dekat dengan Allah waktu sujudnya. Jadi kena dirikan solat, dekat dengan Allah. Jadi itulah. Jadi kemudian kita kata bagaimana nak solat? Jadi kita kena ada prosesnya. Solat itu kena belajar. Kena belajar, kena ada penghayatan. Bila ada penghayatan tu perlu kita amalkan. Bila amalkan, bila ada mujahadah. Jadi itulah prosesnya. Jadi dekat dengan Allah. Begitu juga bila dekat dengan Allah, kena baca Al-Quran. Itu je jawapannya. Jadi itu saja yang kita kata. Jadi macam mana nak baca Al-Quran? Ini yang dikatakan tak boleh kita jadi baik hanya dengan kita mendengar, tetapi kita kena amalkan apa yang kita dengar. Selalu kita katakan seorang tu kadang-kadang gagal, dia pergi majlis ilmu ini, dia dengar ceramah ustaz ini, kemudian dia minta menasihat ustaz ini, tapi kenapa tak jadi baik? Kenapa? Kita boleh beli ubat, tapi untuk merasakan kepahitan ubat tu kita kena tempuh. Sebab tu kata kita boleh tarik kuda masuk air, tapi kita tak boleh paksa kuda minum air. Jadi kepahitan bermujahadah tu, kepahitan kita melaksanakan supaya kita akrab dengan Allah tu, kita kena tempuh sendiri. Tak ada jalan singkat. Jadi sebab itu yang dikatakan ilmu itu bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita rasa dan apabila kita amalkan. Jadi macam ni dalam kaedah ilmu ni dia ada alami dan amali. Alami dan amali. Untuk kita alami, feel, kita kena amali. Jadi kita amalkan, baru kita rasa. Dan bila kita rasa tu, itu yang dikatakan penghayatan. Bila penghayatan tu baru letaknya di hati. Jadi itulah yang saya selalu pesankan pada diri saya. Dan juga marilah kita berkongsi bersama bahawa bila dikatakan akrab dengan Allah tu, memang itulah ayatnya. Jangan minta nasihat-nasihat lain lagi. Itulah. Tetapi kita kena
laksanakan terus. Itu yang pertama. Alami dan amali. Amali Yang kedua tentang marah. Punca marah ni apa Punca marah ni kita dah tahu daripada apa? Daripada api. Api daripada apa? Yang dikatakan syaitan itu kan. Sebab itu selalunya kita kata bila marah ubah posisi kita. Kemudian kalau marah juga kita ambil uduk, kerana api yang daripada syaitan tadi itu, kemarahan tu yang datang daripada syaitan. Syaitan dicipta daripada api tu akan disejukkan oleh air uduk. Setakat itu je selalu kita dengar kan. Apa puncanya? Begini sajalah. Syaitan ni satu makhluk yang terkutuk kerana apa? Kerana ego. Jadi boleh kita katakan begini saja, punca marah ni ego, itu saja. Punca orang mudah marah kan, kalau marah tu tak reda-reda kan. Ada orang yang lambat marah kan, lambat reda. Ada orang yang cepat marah cepat reda. Ada yang cepat marah, lambat reda. Tapi yang paling baik ialah lambat marah, cepat reda. Jadi kenapa orang mudah marah, kemudian kalau marah tu pula susah nak reda? Kerana kadar marah kita berkadar terus dengan ego kita. Jadi makin tinggi ego kita, makin tinggilah marah kita. Cuba saya tanya selalunya saya nak tanyalah yang ini kepada anak yang kecil-kecil lah ni anak kecil dengan ibunya. Selalunya ibu yang marah anak ke anak yang marah ibu? Ibu marah. Ibu marah anak. Selalunya majikan dengan pekerja. Majikan marah pekerja ke pekerja marah majikan? Majikan marah pekerja. Kerana apa? Majikan, ibu bapa, ketua, dia ego. Dia rasa dia di atas, dia mampu untuk marah di bawah. Jadi cuba kalau kita lunturkan rasa ego kita. Jadi kita tengok sekarang pada diri kita. Kenapa kita marah? Tengok Pertama, sifat-sifat ego. Sifat ego tu merasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Itu satu. Yang kedua, dia memandang orang lain hina ataupun lebih rendah daripada dia. Yang ketiga, dia menolak kebenaran. Katalah orang ego ni dia dah tahu dah dia salah kan, tapi dia menolak kebenaran juga. Kenapa? Dia tak boleh menerima yang dia salah. Kenapa? Dia rasa diri baik dan orang lain tak baik. Jadi begitulah dengan anak-anak kita. Jadi sebab itu dalam kita berhadapan dengan anak kita, kita kena lunturkan ego kita. Dan kadang psikologi macam ni lah kita kata bila anak kita umur 5 tahun, tentulah dia ataupun 4 tahun, tentulah dia rendah daripada kita, betul tak? Betul. Adab yang bercakapnya ialah apabila kita nak bercakap pada anak kita yang lebih, kita kena tundukkan, rendahkan posisi fizikal kita bercakap. Itulah kaedah mendidik yang paling baik sekali. Itu. Tetapi tidak cukup dengan merendahkan posisi fizikal kita, kena rendahkan juga posisi hati kita. Waktu itu kita orang kata rendahkan dan sudi menjadi pendengar yang baik kepada masalah anak kita. Jadi sekarang ni kita kadang-kadang marah ni, marah kan terus kan. Kita tak bagi anak kita buat explanation pun pada kita. Kerana mungkin explanation ataupun penjelasan yang anak kita nak cakap tu kita dah tahu pun. Kita dah biasa jadi kita dah biasalah berhadapan dengan budak ni, kita biasa jadi budak. Kita kenal dia dan sebagainya. Tetapi apa salahnya kita bagi right to be heard pada anak kita? Ini yang kita kata kita tunggu. Kemudian di sini orang yang ego ni selalunya dia rasa dia lebih baik, dia boleh buat lebih baik, dia boleh buat lebih cepat. Saya dah katakan untuk kita merasai ataupun dapat merasai sabar berdepan dengan mendidik anak-anak ni, cuba rasakan begini sukarnya kita mendidik diri kita, betul? Okay. Jadi bila kita rasa sukarnya kita mendidik diri kita, itu akan menimbulkan kesabaran ketika kita mendidik orang lain. Aku sendiri tak berubah mengikut apa yang aku kendaki. Tentulah anak aku lebih susah berubah mengikut apa yang aku kendaki. Sebab itu, jangan marah kalau orang lain tidak berubah mengikut apa yang kita kendaki, kalau kita sendiri tidak berubah mengikut apa yang kita kendaki. Jadi, sebab itu bila kita menyedari sukarnya mendidik diri kita, itu akan menimbulkan kesabaran untuk kita mendidik orang lain. Ini yang dikatakan kita dapat, kita kata melunturkan rasa ego kita. Jadi saya dah katakan marah itu daripada keegoan kita. Jadi hati-hati Tapi dalam hal mendidik ini, saya dah katakan api ni, kalau kita nak masak makanan, sebagai satu metafora, sebagai satu tamsilan, jangan terlalu kuat. Kalau kita nak masak makanan nanti hangus.
Jangan terlalu tak ada, nanti tak masak. Jadi marah ni perlu ada pertengahan. Ini yang dikatakan anger management, ataupun dalam kaedah psikologi dia kata pengurusan marah. Supaya jangan terlalu marah sehingga hangus, hingga merosakkan. Jangan tak ada marah langsung, jadi macam keldai, langsung tak ada cemburu rasa, tak ada apa-apa. Jadi kita kena mengawal marah kita. Sebab itu dalam Islam ada ajaran jihad. Marah kerana apa? Sebab tu kita bangun sampai kita boleh menentang musuh, sampai kita boleh membunuh dia dan kita sanggup terbunuh atas dasar marah yang macam mana? Marah yang benar. Itu yang tadi, marah kan. Kemudian apabila kita nak marah tu berpada-pada, mengikut kesalahan dia. Jangan lebih-lebih, Jadi yang macam ni sepatutnya macam ni dan sebagainya. Jadi itu juga perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai ibu bapa, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Di samping kita mempelajari parenting skill, kita mempelajari ilmu agama dalam dia, jangan lupa berdoa kepada Allah supaya Allah beri hidayah pada kita, supaya kita dapat mengawal marah kita tahap mana, tempat yang mana, dalam keadaan macam mana, supaya marah kita itu adalah terpandu dengan hidayah daripada Allah, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Dan juga saya tertarik bila Ustaz nyatakan tadi salah satu elemen ini adalah sabar. Sebenarnya Ustaz nak tanya juga, macam mana nak sabar untuk bersabar tu Ustaz sebenarnya? Ya. Sabar dalam bersabar, yang kata seorang tanya kan, kata sampai bila kita nak sabar? Jadi jawapannya sampai bila-bila. Gitu, selagi kita manusia, kata sampai bila nak sabar? Sampai bila-bila. Artinya kesabaran ini tidak ada hadnya. Sebab pahala sabar pun dalam Al-Quran dikata ajrahum bighairi hisab. Diberi ganjaran tanpa hisab tau. Sebab sabar tu, sabar dalam sabar tu ada sabar lagi. Itu sabrun jamil, kata sabar yang indah. Jadi macam mana kita nak terus bersabar? Jadi macam mana kita nak terus bersabar dalam keadaan macam ni? Sebab itu untuk kita terus bersabar, perlu sabar itu diiringi oleh kebijaksanaan. Jadi kita tak boleh dalam hidup ini hanya bersabar saja tanpa diiringi oleh kebijaksanaan. Sebab sabar yang diiringi oleh kebijaksanaan itulah sabar yang terpuji. Yang dikata sabar proaktif, yang sabar yang produktif. Jadi kalau sabar tu tak diiringi kebijaksanaan, itu satu kebodohan sebenarnya. Jadi kalau kita berdepan dengan suatu perkara, okey, kita sabar. Ini datang daripada Allah, yang ini aku layak diuji, tetapi Allah juga mendidik aku dalam ujian ini, bagaimana aku nak mengatasinya. Gitu belajar. Berpandukan kepada ilmu. Jadi kita, insya-Allah, ini yang dikatakan sabar yang produktif. Bukan sabar yang minta maaf bodoh. Gitu Itu dia. Dan waktu ni kita nak juga raikan rakan pendengar kita berkenaan dengan virus hati ni, Ustaz. Daripada Firnur di Facebook IKIM FM waktu ni bertanyakan bagaimana kalau kita selalu berprasangka buruk kepada orang yang selalu menipu kita, tetapi orang itu dalam penghijrahan ke arah kebaikan. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Sangka buruk kepada orang yang sudah pun mula berhijrah ke arah kebaikan. Kita anggap gitu. Apabila seorang tu buat keputusan untuk berhijrah, kita kena bantu. Dan bila dia baru melangkah tu, mesti ada jatuh bangunnya. Jadi seharusnya teman yang baik, teman yang seiring, yang dalam perjalanan hijrah ni ialah apabila kita tersalah, dia masih lagi menyayangi kita. Kita tersalah, dia menyayangi kita. Kalau jadi orang pun tersalah, kita kena terus menyayangi dia. Jadi kena dengan bagi tahu bahawa dia dalam perjalanan menuju satu kebaikan. Sebab itu kita macam ni lah. Kadang-kadang kita kena ada satu yang kata tadi, kena buang ego. Kata buang ego. Jadi apabila sahabat kita misal kata buat tersalah, turun bagi alasan, berbagai alasan bagi dia. Ini dalam syariat kata contohnya, kalau dia buat begitulah kata, kan, seolah-olah nak menyakitkan hati kita. Oh, mungkin dia tak ada ilmu buat gitu. Aku ada ilmu, lebih buruk lagi. Okey, mungkin dia tidak sengaja. Aku buat dengan sengaja. Begitu selalu gitu. Mungkin kerana dia buat tu bukan kerana suatu yang daripada kehendak dia, tetapi mungkin terpaksa, mungkin. Jadi kat sinilah yang kita kata kita kena bagi banyak alasan untuk orang lain. Selalunya kita bagi alasan pada diri kita sendiri, tetapi kita kena bagi banyak alasan kepada orang lain supaya kita sentiasa boleh bersangka baik. Macam ni Nur Hati, kepada yang bertanya juga, kita melihat kawan kita macam mana.
Kalau kita melihat kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Tetapi kalau kita melihat kawan kita yang buruknya, kita akan dapat keburukan. Sebab tu dalam Islam dilarang untuk kita bersangka buruk. Jadi kita cuba bersangka baik selalu, insya-Allah. Namun tu yang saya kata kebijaksanaan juga. Kalaulah kita tengok keburukan-keburukan yang kawan kita tu buat kerana kejahilannya, tugas kita memberi ilmu. Jangan sabar saja, kan? Kalau kawan kita tu buat satu tak sengaja, dia tak sedar, kita kena sedarkan dia. Sebab itu dalam hal ini kita kena tegas, bukan keras. Tegas tapi bukan keras, ya. Ini yang kita kena hadapi selalu, insya-Allah. Insya-Allah. Dan waktu ini kita nak ambil lagi panggilan dari rakan pendengar kita di 0362051500. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Nanti ya. Saya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nizam dari Bismillah tadi. Ya, Cik Nizam. Apakah cara terbaik melentur ego hati selaku raja atau sultan? Dan satu lagi, bagaimanakah menegur atasan sedangkan kita bawahan? Terkadang cakap-cakap bawahan tak boleh diterima, bahkan selalu disanggah mentah-mentah, tidak diberi peluang untuk dimasak dan dihidangkan, apatah lagi dinikmati oleh atasan yang ditegur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teratur, tersusun soalannya tu, Ustaz, silakan. Ya, tentang macam mana kita nak lentur ego, ya. Selain daripada kita mendapat ilmu tentang takabur ataupun ego, ini wajib belajar fardu ain ni, ya. Dalam kita belajar fardu ain ini, satu dosa. Saya teringat satu ungkapan daripada ulama, ya. Ada dosa seumur hidup, kata. Ada orang buat dosa 5 minit, ada orang buat dosa 10 minit, ada orang buat dosa setahun, ya. Tetapi ada orang yang buat dosa seumur hidup, dia buat dosa. Apa dosa yang seumur hidup? Tak belajar. Tak belajar fardu ain. Itu dosa seumur hidup tu. Jadi termasuk dalam fardu ain ni ialah soal akidah, ya, kemudian soal fikahnya dan soal tasawuf. Tasawuf ni ataupun akhlak, ya. Jadi dalam tasawuf ni kita kena belajar dua sifat. Sifat mahmudah satu, sifat-sifat yang baik 10 sekurang-kurangnya, dan juga kita kena belajar tentang sifat-sifat mazmumah yang 10. Antara sifat-sifat mazmumah yang kita kena tahu tu ialah ego. Dia ada, yang dia kata takbur tu ada. Apa maksudnya takbur, kan? Kemudian, apa tanda-tanda takbur? Apa sebab-sebab takbur? Takbur kerana kemuliaan keturunan, takbur kerana wajah, takbur kerana harta, takbur kerana ilmu. Ulama ada takburnya di sini, orang ni ada takburnya. Semua telah diperincikan. Saya sebagai asyurnya, kalau kita tengok kitab yang mudah, kitab Penawar Bagi Hati, itu kitab yang orang kata basic sekali. Kalau kita boleh lagi belajar kitab yang dikata Ihya Ulumuddin oleh karya Imam Ghazali, Minhajul Abidin, semua ada yang dikatakan macam mana nak meluntur dan meleburkan takbur. Ini adalah ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menyuluh kita ego atau tak ego? Jadi pertama kita kena ilmu. Yang kedua, ini yang penting lagi. Apabila kita dah ada ilmu, kita kena amalkan ilmu itu. Kalau boleh, yang paling baik ialah kita ada guru. Guru tu yang akan melihat kita macam mana, macam mana kita, sikap-sikap kita dan sebagainya. Dia akan nampak, orang ni ada egonya, macam mana nak buang egonya. Begitu juga kalau kita lihat di dalam kisah-kisah, kita lihat ada orang yang datang nak menuntut ilmu kepada seorang guru yang baik, yang betul-betul mursyid. Dia tengok, nak tuntut ilmu. Kamu sekarang nak tuntut ilmu, buka jubah kamu, kemudian pakai baju buruk-buruk ni, pergi ke tempat yang ini kamu minta sedekah kat sana seminggu. Contoh, dia lunturkan ego tu dengan apa? Secara praktikal. Maka kalau orang tu macam ni, egonya dedahkan tempat yang ini sekarang. Jadi kita juga boleh mendidik diri kita. Contohnya, kalau kita selalu dikatalah disanjung-sanjung dan sebagainya, satu ketika kita cuci tandas masjid. Orang tak nampak, contoh, contoh. Okey, satu hari misal kata kalau kita tengah semua cakap kita orang dengar, semua buku kita orang baca, contoh, tiba-tiba ada orang tegur kita. Ini tak betul, ini tak betul. Waktu tu kita anggap itu teguran daripada Allah. Yang ini kita kena hadapi. Jadi kita kena
dedahkan diri kita di dalam kehidupan yang ada guru dan ada kawan sahabat kita yang boleh melihat kita dan menegur kita. Yang berbeza daripada apa yang kita selalu alami. Sebab tu selalu kita baca dalam kaedah-kaedah ulama terdahulu, ya, kadang-kadang mereka rasa ego, mereka cuci tandas. Merasa ego, mereka duduk dengan orang miskin. Kita bagi duit kepada orang miskin mudah tau, tetapi nak duduk bersama-sama orang miskin, sebab itu dalam kehidupan Rasulullah kita tengok, ya, Rasulullah tu kadang-kadang duduk dengan orang yang berkudis dan sebagainya, ya. Jadi kenapa ini satu didikan kepada kita untuk melunturkan ego kita, ya. Ini yang satu, mudah-mudahan, ya. Kemudian macam mana kita nak tegur atasan kita, ya. Memang ada perbezaan nak tegur atasan dengan kita orang di bawah, ya. Jadi caranya mungkin saya dah ceritakan dulu-dulu, ya. Tetapi macam ni, teguran orang atasan ni dalam bentuk pertanyaan kadang-kadang, ya. Pertanyaan, ya. Pertanyaan tu pertanyaan yang mengingatkan, kita kata kalau kita kata macam ni macam mana, seolah-olah, tetapi dalam itu satu teguran, kita kata menyebabkan dia rasa betul apa yang kita cakap tu, pertanyaan, biar kebenaran tu datang daripada dia sendiri, kan, hasil daripada usikan ataupun kita cuit soalan tu dengan mungkin kita boleh tegur secara, yang pertama pertanyaan, yang kedua mungkin dengan cara meminta pandangan. Jadi kita bukan mempersoalkan, kita memberi pandangan balas kepada ini. Macam mana encik, tuan kata macam ni, tapi saya fikir kalau macam ni macam mana, tapi saya tak setuju dengan pandangan ni, tapi saya nak macam mana, saya nak ada nak counter balik pandangan ni, tolong boleh tak saya nak penjelasan lagi. Jadi ini caranya, ya, ini cara. Kemudian kena ingat, setelah kita bagi pertanyaan, kita minta pandangan, bahasa tu kena lembut. Bahasa tu kena lembut, tak boleh kita tegur secara kasar-kasar orang atasan kita, ya. Bukan orang atasan saja, tetapi orang bawah pun begitu, tetapi lebih-lebih lagi orang atasan. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana para ulama dulu apabila mereka bertemu dengan umara, mereka nak menegur para pemimpin, mereka menggunakan bahasa yang lembut, bersandarkan kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mentarbiah agar Nabi Musa bertemu dengan Firaun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala katakan faqula lahu qawlan layyinan, ya, cakap dengan bahasa yang lemah lembut, ya. Itu Firaun tu, ya, tapi itu caranya. Jadi jangan sampai orang menolak kebenaran kerana kekasaran kita. Jadi perkara yang benar mesti disampaikan dengan cara yang benar, ya, dengan kaedah yang benar. Begitu juga pilih masa dan tempat, ya. Jangan masa tu tak kena kadang-kadang, ya. Jadi masa tengah bekerja, tengah heboh, tengah tegang, waktu tu kita tidak. Misal kata masa santai-santai dan sebagainya, masa itulah yang kita boleh sampaikan pertanyaan kita, katakan minta pandangan tadi pada masa-masa yang sesuai, insya-Allah. Dan nampaknya Ustaz, kita pun dah sampai ke hujung pertemuan untuk Mumin Profesional minggu ini. Mungkin sedikit daripada Ustaz tentang virus hati ini. Ya, apabila kita diserang oleh virus dosa, yang pertama kita ada 4 peringkat secara ringkas saja. Yang pertama, kita rasa bersalah. Itu artinya virus dosa dah ada pada diri kita, ya. Bila sentiasa rasa bersalah akibat dosa-dosa yang kita laksanakan. Jadi bila rasa bersalah ini sebenarnya bekalan daripada Allah, peringatan daripada Allah untuk kita bertaubat. Sama rasa bersalah itu kita perlu kuatkan, perlu tingkatkan supaya ada rasa penyesalan. Penyesalan itu syarat taubat yang pertama, ya. Jadi bila rasa bersalah, cepat-cepat rasakan menyesal dan terus kita laksanakan taubat yang terkata 3 syaratnya dengan Allah, dosa dengan Allah, 4 syaratnya dosa dengan manusia, ya. Kemudian jangan turutkan kepada yang kedua, nanti bila kita rasa bersalah tu diikuti dengan rasa biasa dengan dosa. Allah bisa tegal biasa. Jadi biasa, peringkat biasa ni dah teruk. Kemudian pergi ketiga, rasa manis, ketagih dengan dosa. Itu yang kita takut, ya. Ini virus dosa lah. Waktu tu kita boleh ketawa waktu kita melakukan dosa. Kena ingat, ya, barang siapa yang ketawa ketika membuat dosa, dia akan masuk ke neraka dalam keadaan menangis, ya. Jadi kena hati-hati, jangan sampai kita rasa manis dengan dosa. Peringkat ketiga. Peringkat yang keempat, kita jadi pejuang ataupun promote kita dosa, ya. Sebab itu ini sifat orang munafik. Orang munafik di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan, yang munafik ni dia terbalik, ya. Dia amar mungkar, nahi ma'ruf.
dia dah terbalik. Jadi dia mempromosi dan juga jadi penganjur kepada dosa, dan dia jadi penyekat kepada amal-amal kebaikan. Jadi kita na'udzubillah, jangan sampai ke peringkat hati yang keempat, hati yang diganti oleh virus dosa tadi. Ya, cukup rasa bersalah, kita terus ubati. Jangan sampai rasa bersalah, pergi rasa biasa, kemudian rasa manis, kemudian kita memperjuangkan dosa. Itu sebagai ingatan. Dan kata orang tu, bila ada virus, ada vaksinnya. Kata orang tu, hindarkan daripada terus dijangkiti, ataupun carilah vaksin secepat mungkin. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz atas perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.